Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam pembelajaran Bahasa Arab tahun 6 untuk tajuk yang keempat. Dalam siri yang kelima iaitu Fi ayyi firqatin tashtarik, dalam pasukan apakah awak sertai. Siri kelima ni kita fokus kepada membaca dan menulis tentang petikan tentang noktah bertindih. Dalam bahasa Arab kita sebut an-nuqtatani. Baiklah, pada muka surat 70 ni kita nak membincangkan tentang an-nuqtatani, ya, tentang fungsi noktah bertindih ni. Kita baca dulu. Tuda' an-nuqtatan, dia kata digunakan atau diletakkan noktah bertindih ni bila selepas fi'il qaul, selepas fi'il berkata, seperti contoh bijaksana ada berkata, ba'da fi'lil qaul mithlu qala hakim. Qala hakim ni maknanya bijaksana ada berkata. Al-ittihad quwwah, kesatuan itu adalah satu kekuatan. Maka diletakkan noktah bertindih ni di antara apa panggil ni perbuatan berkata ni lah. Fi'il ni perbuatan, qaul ni berkata. Maka diletakkan an-nuqtatan, iaitu noktah bertindih. Dan yang kedua, baina syai' wa aqsamih, di antara sesuatu perkara dan pembahagiannya. Sesuatu perkara dan pembahagiannya. Okey, contoh, seperti contoh al-kalimah thalathatu aqsam. Kata kalimah iaitu perkataan dah ataupun kosakata terbahagi kepada 3 bahagian. Selepas kita cakap macam ni, maka kita kena letak an-nuqtatani, iaitu noktah bertindih. Okey. Contohnya, dia kata kalimah terbahagi kepada 3, iaitu isim. Apa isim? Isim tu adalah kata nama. Fi'il, fi'il ni adalah kata kerja. Dan haraf. Haraf tu ialah huruf jar tu. Dan huruf-huruf lain lah. Yang kita nak bincangkan, bila masa kita nak guna noktah bertindih ni? Kita nak gunakan noktah bertindih ataupun dua noktah ni dalam dua keadaan. Yang pertama selepas fi'il qaul. Dan yang kedua di antara sesuatu perkara dan pembahagiannya. Kan? Okay. Harap semua boleh faham. Kita akan ke slide seterusnya untuk lebih memahami fungsi noktah bertindih ini. Okey, jom kita baca. Lepas baca ni, kalian kena tulis balik dalam buku tulis supaya kita lebih memahami apa yang dimaksudkan dengan penggunaan noktah bertindih. Ataupun dua noktah. Di dalam satu ucapan ni, nampak tak ni guru besar perempuan ni sedang berucap dalam majlis perasmian bulan kokurikulum peringkat sekolah. Ya. Taqulul mudirah. Berucaplah seorang guru besar perempuan ni fil haflah dalam satu majlis. Al-anshitatul la safiyah, aktiviti kokurikulum, ta'ni, bermaksud al-anshitah kharijal fasli, aktiviti di luar kelas. Walaha thalathatu anwa', ianya terbahagi kepada 3 bahagian. Letak noktah bertindih. An-naw'ul awal, bahagian pertama, letak lagi noktah bertindih. Firqul azya'il madrasiyah, pasukan badan beruniform. Mithlu, letak lagi noktah bertindih. Al-hilalil ahmar, pasukan bulan sabit merah. Wal kasyafah, dan pengakap. Wal mursyidah, dan tunas putri. Wa ghairiha, dan
sebagainya. Sebagainya maksudnya banyak lagi pasukan beruniform yang lain. Baru noktah. Dekat sini habis ayat ni kita kena letak noktah yang satu sahaja. Kemudian an-naw'u tsani, bahagian yang kedua. Okey, lepas kita sebut macam ni kita letak noktah bertindih. An-nawadir riyadhiyah. Kelab permainan. Mithlu, contoh, asyatranji. Apa dia asyatranji? Catur. Wa kuratil qadam, dan bola sepak. Wal kuratil ta'irah, dan bola tampar. Wa ghairiha, dan sebagainya. Satu noktah letak di hujung. An-naw'u tsalits, bahagian yang ketiga ialah ialah ni kita letaklah noktah bertindih atau an-nuqtatani. Al-jam'iyat. Ma makna al-jam'iyat? Al-jam'iyat bermakna persatuan. Mithlu, contohnya, okey, letak noktah bertindih. Al-lughatil arabiyyah, persatuan bahasa Arab. Wal-ulum, persatuan sains. Wat-tarikh, persatuan sejarah. Wa ghairiha, dan sebagainya. Maksudnya banyak lagi persatuan-persatuan lain. Fa'ala kulli tilmidin, dan wajiblah bagi setiap seorang murid itu ikhtiar nasyatin wahidin, memilih satu sahaja aktiviti min kulli naw'in, daripada setiap bahagian. Contohnya si Ahmad untuk bahagian yang pertama ni, pasukan badan beruniform ni dia kena pilih sama ada dia nak pasukan bulan sabit merah ataupun pengakap, kan? Ataupun kalau perempuan dia boleh ambil tunas puteri. Salah satu sahaja. Tak ada lagi orang ambil dua dalam satu bahagian. Begitu juga dengan bahagian kedua dan bahagian ketiga. Baik. Dalam petikan ini, Ustazah nak tekankan kepada kamu, perhatikan perkataan-perkataan yang mempunyai tanda sabdu ataupun asyaddah. Ya, okay, contohnya ialah al-safiyyah. Satu. Lagi. An-naw'u al-awwal. Al-madrasiyyah. Al-kashafah. An-naw'u al-thani. An-nawadi. Al-riyadiyah. Al-shatranji. Lagi. At-ta'irah. An-naw'u al-thalith. Al-jam'iyyat. Al-lughati. Al-arabiyyah. At-tarikh. Kulli. Okey. Habis. Ini adalah perkataan yang mempunyai sabdu. Okey. Seterusnya fokus kita kepada perkataan yang mempunyai alif lam ma'rifah. Apa itu alif lam ma'rifah? Alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Okey, jom kita cari perkataan yang mempunyai alif lam dulu. Al-ansyitah, al-safiyah, al-ansyitah lagi, al-fasli, an-naw', al-awwal, al-azya', al-madrasiyah, al-hilal, al-ahmar, al-kashafah, al-murshidah, an-naw'u, al-thani, an-nawadi, al-riyadiyah, al-shatranji, al-qadam, al-kurah, al-ta'irah, an-naw', al-thalith, al-jam'iyyat, al-lughah, al-arabiyyah, al-ulum, at-tarikh. Ada lagi? Okey, habis. Yang Ustaz tandakan dengan warna merah, fokus kepada perkataan yang mempunyai sabdu, okey, ataupun tashdid. Manakala yang Ustaz tandakan dengan warna biru itu, fokus kepada perkataan yang mempunyai alif lam. Tinggal lagi kamu semua
harap dapat bezakan alif lam itu alif lam syamsiah atau al-qamariyah. Macam mana kita nak bezakan? Okey, al-ansyitah, lam dia kita sebut dengan jelas ya. Selepas dia ada huruf hamzah. Huruf hamzah ni menunjukkan alif lam itu ialah alif lam qamariyah. Kalau alif lam qamariyah, lam itu disebut dengan jelas dan tidak ada sabdu ya. Al-lasafiyah ada alif lam yang ada sabdu, maka ini adalah alif lam syamsiyah. Al-ansyitah alif lam qamariyah. Al-fasli qamariyah. An-naw' syamsiyah. Kenapa? Sebab selepas alif dan dengan lam, huruf yang ketiga ialah huruf yang ada sabdu. Kita baca sabdu, lam itu tidak dibaca. Lam tidak dibunyikan. Kerana nun ini huruf syamsiyah. Maka alif lam ni dinamakan alif lam syamsiyah. Al-awwal lam berbunyi, maka qamariyah. Al-azya qamariyah. Al-madrasiyah qamariyah. Al-hilal juga qamariyah. Al-ahmar qamariyah. Al-kasyafah qamariyah. Kalau kita sebut lam tu berbunyi, maksudnya alif lam itu adalah alif lam qamariyah. Al-mursyidah juga qamariyah. An-naw' syamsiyah. Al-thani syamsiyah sebab lam itu tidak dibunyikan. An-nawadi juga syamsiyah. Huruf yang ketiga ada sabdu ya. Seterusnya ar-riyadiyah juga syamsiyah. Lam tak bunyi, ra ada sabdu. Asy-syatranji. Lam tidak bunyi, shin ada sabdu. Al-qadam. Lam bunyi, qaf tidak ada sabdu, qamariyah. Al-qurah. Lam berbunyi, kaf tidak ada sabdu. At-ta'irah. Okey, at-ta'irah. Ini kadang-kadang kita akan jumpa huruf yang ketiga tidak ada sabdu tetapi ia syamsiah. Ya, maksudnya selain daripada tanda sabdu, kita kena hafal huruf-huruf qamariyah dan huruf syamsiah. Dalam perkataan at-ta'irah ini ialah alif lam syamsiah ya. Ta ni huruf syamsiah. Sepatutnya dia ada sabdu. Begitu juga dengan baki perkataan an-naw', al-thalith, al-jam'iyyat, al-lughah, al-arabiyyah, al-ulum, at-tarikh. Boleh perhatikan yang ada alif lam ni, qamariyah atau syamsiah. Ingat balik perkataan yang Ustazah bacakan di atas tadi. Okey, dalam muka surat 70 ni fokus kita 3 benda. Yang pertama, penggunaan noktah bertindih. Yang kedua, perkataan itu mempunyai sabdu dan perkataan yang mempunyai alif lam. Okey. Nanti awak kena salin benda ni dalam buku tulis tapi kena selang lah. Jangan rapat-rapat. Okey, kat sini ada sedikit latihan untuk kamu buat. Latihan mengenai pengasingan ataupun pengkelasan perkataan yang mempunyai sabdu dan alif lam ya. Harap boleh buat dalam buku latihan masing-masing. Okey, yang pertama, pilih dan kelaskan perkataan yang bersabdu dan tidak bersabdu. Okey. Buat macam ni dalam buku tulis. Al-musyaddadah, kalimah bersabdu. Ghair musyaddadah, kalimah yang tidak bersabdu. Nak rujuk kat mana? Rujuk dalam petikan yang kita baca tadi tu. Okey. Awak kena senaraikan dekat bawah ni mengikut kategori dia. Perkataan yang ada sabdu dan perkataan yang tidak bersabdu. Yang kedua, kelaskan perkataan alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Sama dengan latihan sabdu dan tak sabdu tadi. Yang mana ada alif lam, semua boleh ambil. Cuma kena pastikan yang mana satu alif lam qamariyah dan yang mana satu alif lam syamsiyah. Juga ambil dalam petikan yang kita baca noktah bertindih tadi ya. Seterusnya kita masuk kepada unit al-adad at-tartib lil muannath, iaitu bilangan tertib untuk muannath ya, bilangan mengikut turutan
untuk bilangan muannas dari 1 hingga 10. Semua sekali tengok muka surat 74. As-Safhah Ar-Rabi'ah Was-Sab'un. Muka surat 74 ni, murid cuba sebut bilangan tertib lil muannas 1 hingga 10. Sebut dan juga tulis nanti ya. Al-adad at-tartib lil muannas 1 ila 10. Bilangan tertib untuk muannas 1 hingga 10. Kita baca sikit ada ayat dia. Al-an nusyahidu at-tabur al-askari lil majmu'ati ar-rabi'ah. Sekarang kita saksikan perbarisan kawat lah kan bagi kumpulan yang keempat. Okey, kita fokuskan perkataan ar-rabi'ah. Ar-rabi'ah itu ialah adad at-tartib lil muannas kerana ada ta marbutah. Dia ikut yang mana? Ikut perkataan al-majmu'ah. Kumpulan perkataan al-majmu'ah ada ta marbutah, maka bilangan dia juga kena ada ta marbutah. Okey? Kita bacakan yang pertama. Al-ula, yang pertama. Al-thaniyah, yang kedua. Al-thalithah, yang ketiga. Al-rabi'ah, yang keempat. Kita kena sebut yang ke. Ini adalah bilangan mengikut turutan. Yang keempat. Al-khamisah, yang kelima. Al-sadisah, yang keenam. Al-sabi'ah, yang ketujuh. Al-thaminah, yang ke-8. At-tasi'ah, yang ke-9. Al-ashirah, yang ke-10. Baik, sedikit penerangan tentang penggunaan adat at-tartib tadi Okey. Al-firqatul ula, pasukan yang pertama. Al-jam'iyyatul ula, persatuan yang pertama. Al-majmu'atul ula, kumpulan yang pertama. Okey, perhatian. Kita perhatikan kat bawah ni. Perkataan. Kejap. Okey, perkataan al-firqah, al-jam'iyah dan al-majmu'ah adalah isim muannas. Kata nama muannas. Apa tanda dia? Tandanya ada ta marbutah di akhirnya. Okey. Al-firqah ni maksud dia pasukan, al-jam'iyah persatuan, al-majmu'ah kumpulan lah, kumpulan. Ini adalah kata nama. Apabila kata nama ni berbentuk muannas, maka bilangan dia juga kena digunakan dalam bentuk muannas. Jadi membilang muannas ni lah yang kita baca tadi, al-ula, tak boleh al-wahid ataupun al-awwal, ya. Al-ula, al-ula, al-ula. Semuanya maksud yang pertama dan yang pertama. Harap anak-anak semua boleh memahami penggunaan al-adad at-tartib lil muannas. Baiklah, setelah kita mempelajari tentang bilangan mengikut tertib untuk muannas tadi, ada sedikit latihan untuk kamu buat dalam buku tulis. Okey, latihan ni dalam muka surat 84. Maksudnya tukarkan nombor dalam kurungan ni. Okey, nombor dalam kurungan ni kepada bentuk tulisan ya. Kena tulislah al-an nad'u al-firqah. Okey, 8. Adakah thamaniyah? Adakah as-samin? Ataupun as-saminah? Di antara tiga tu mana yang kita kena gunakan? Sebab kalau kita tengok dekat sini, ni isim dia. Ni isim dia. Perkataan al-firqah, 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 al-firqah adalah isim muannas. Maka bilangan dia dekat sini kena tukar dalam bentuk muannas. Sebagaimana kita baca tadi. So, awak boleh rujuk balik pada muka surat berapa tadi? 70 kan? 8 apa dia? 1 apa dia? 6 apa dia? 9 apa dia? Ada balik 6. 6 ada lagi sekali. 2 kali 6. Okey? Harap dapat buat dengan sekemas yang mungkin lah. Tulisan tu pastikan kemas ya. Kena selang-seli. Sampai di sini sahaja pembelajaran kita pada kali ini. Sehingga kita bertemu lagi
pada minggu hadapan, pada hari yang sama, tarikh yang berlainan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.